Baik, bersama kita menerusi talian Google Meet ialah penganalisis politik daripada Universiti Malaysia Sabah UMS, Dr. Romzi Tiong. Selamat tengah hari Dr. Romzi. Selamat tengah hari Tuan Faizi. Dr. Romzi, kalau diikutkan pada waktu ini, kalau dikirakan mungkin ada 4 ataupun 5 ahli politik atau pimpinan politik Darul telah pun angkat kaki ataupun meninggalkan Parti Warisan. Tapi mungkin yang terbaru ini mungkin boleh dikongsikan sedikit pandangan berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh Peter Anthony yang meninggalkan Warisan, sebabnya telah pun dimaklumkan sebentar tadi, telah pun kami mainkan sedikit penjelasan yang diberikan oleh Peter Anthony. Tapi mungkin waktu ini sebagai penganalisis politik, bagaimana boleh kita fahami dinamika pergolakan gelora politik di Sabah secara khususnya, Doktor? Baik, masih ya Cik Fauzi. Sebenarnya tindakan Datuk Peter Anthony ini bukanlah suatu yang mengejutkan. Kita telah digembar-gemburkan isu itu sejak beberapa tahun yang lalu. Mungkin ada serasiat di antara beliau dengan Datuk Seri Shafie Apdal, tapi akhirnya benda tu kita hanya menunggu dan hari ini benda tu terbukti telah berlaku. Baik, apa yang saya nampak di situ ialah tindakan itu sedikit sebanyak mempengaruhi dinamika politik di Sabah ini, khususnya di kawasan majoriti Kadazan Dusun Murut Rungus. Kita sedia maklum bahawasanya warisan ini kurang diterima di kawasan KDM, dan rasanya dengan tindakan terkini oleh Datuk Peter Anthony dengan YB Joel Nuatin ini akan menyebabkan penerimaan masyarakat KDM terhadap warisan di kawasan majoriti KDM itu semakin bermasalah. Saya rasa ini antara lain yang perlu diambil perhatian oleh Presiden Parti Warisan, sebabnya ada kemungkinan besar antara lain yang menyumbang kepada kekalahan parti ini dalam pilihan raya yang lepas adalah disebabkan penolakan yang agak ketara di kawasan Kadazan Dusun. Doktor, kalau kita dengar tadi daripada sidang media yang kami mainkan sebentar tadi, Peter ada mendakwa tentang apa yang disebutkan tentang Datuk Seri Shafie Apdal telah pun ataupun sudah pun tersasar daripada perjuangan sebenar warisan. Kita tahu warisan ditubuhkan ataupun dibina pada tahun 2016, paksinya berdasarkan ataupun berasaskan politik tempatan, tetapi dengan perkembangan semasa dilebarkan sayap pengaruhnya ke Semenanjung. Adakah dengan tindakan Peter dan juga beberapa ahli politik dan juga pimpinan politik warisan sebelum ini, adakah sebenarnya ini manifestasi bantahan ataupun bagaimana kita boleh fahami tentang adakah ini harga yang perlu dibayar oleh Datuk Seri Shafie Apdal atas tindakannya yang melebarkan sayap pengaruh warisan ke Semenanjung, Doktor? Sudah semestinya Fauzi, sebab kita melihat dari awalnya ideologi utama Parti Warisan ni kita terdengar dari awalnya tentang Sabah for Sabahan, tapi apabila tindakan untuk melebarkan sayap parti ke Semenanjung itu seolah-olah kita mendengar rintihan dari kalangan akar umbi. Dia kata ini mungkin sudah tersasar dan ialah mungkin Datuk Peter Anthony pun melihat benda yang sama. Itu salah satu keluhan di kalangan pengikut Parti Warisan. Kita juga berhadapan dengan isu ketidakpuasan di kalangan pemimpin-pemimpin tertentu, di mana mungkin saya ada berbual dengan setengah pemimpin Parti Warisan semalam. Dia kata kadang-kadang kita perlukan seorang presiden ataupun kepimpinan parti itu yang tidak semestinya presiden untuk lebih mendengar keluhan daripada pemimpin yang lain, dan rasanya itu antara isunya. Mungkin ada pandangan yang diketepikan dan itu menyebabkan sedikit penolakan dan ketidaksenangan itu akhirnya tergambar dengan tindakan Datuk Peter Anthony ini. Namun demikian harus diingat bahwasanya itu adalah faktor yang mungkin faktor lain penyebab pada tindakan Datuk Peter Anthony. Ada juga desas-desus yang mengatakan ya mungkin ada kaitan dengan faktor-faktor yang lain yang mana mungkin itu terlalu pribadi untuk dibincangkan pada pagi ini, tapi akhirnya itulah keputusan itu akhirnya berkisar tentang tindakan warisan untuk ke Semenanjung dan juga tentang keinginan pemimpin ataupun akar umbi untuk memastikan mana-mana presiden parti untuk lebih mendengar keluhan di peringkat akar umbi. Ini bukan hanya terpakai untuk Parti Warisan,
isu ini juga terpakai untuk parti-parti yang lain. Mana di situ konsep elitisme itu haruslah dipikirkan semula. Politik ini pun adalah satu aktiviti yang terlalu mementingkan rakyat, bukannya tentang siapa yang berkuasa suatu hari nanti. Mhm. Doktor, mungkin pada waktu ini doktor boleh kongsikan sedikit pandangan kalau kita lihat kepada latar belakang Peter itu sendiri, kelebihannya ataupun lebih kepada masyarakat kawasan Dusun Murut, dan mungkin daripada tindakan yang dilakukan oleh Peter Anthony ini, apa kesannya khususnya untuk warisan, dan kemudian mungkin boleh disampaikan dan juga diberi sedikit pandangan khususnya. Saya ingat lagi beberapa bulan lepas Datuk Seri Shafri Apdal ada mengatakan untuk menyelesaikan gelora politik sama ada di Sabah ataupun di seluruh negara ni, jalan akhirnya adalah PRU 15 perlu disegerakan. Tetapi bagi penganalisis politik pula, yang lain pula mendesak perlunya ada ataupun segerakanlah Akta Lompat Parti. Mungkin pada waktu ini mungkin boleh dikongsikan apa yang terbaik untuk warisan pada waktu ini, dan juga apa kesan secara keseluruhannya daripada tindakan terbaru oleh Peter Anthony ini. Baik, saya melihat begini, Saudara Fauzi. Kesan terhadap warisan itu semestinya melemahnya pengaruh ataupun ialah pengaruh warisan di kalangan dalam kerusi majoriti Kadazan Dusun itu, dan itu semestinya mempengaruhi pengaruh politiknya di keseluruhan Sabah ini. Dan juga sudah semestinya itu petanda bahwasanya tindakannya ke Semenanjung itu adalah sesuatu yang perlu difikirkan semula. Cuma apa yang saya nampak sekarang ini ialah keperluan warisan untuk mengambil satu jalan ataupun inisiatif yang lebih spesifik untuk menangani penolakan beberapa orang pemimpin ini ataupun akar umbi, khususnya di kawasan Kadazan Dusun. Mungkin terdapat keperluan untuk rejuvenate kepimpinan. Begitu juga dengan tindakan untuk menyokong untuk diadakan pilihan raya segera itu, saya rasa itu dipikirkan semula. Apa yang perlu dilakukan sekarang ini ialah untuk memastikan Akta Lompat Parti itu dimuktamadkan terlebih dahulu. So, akhirnya dengan ketiadaan Akta Lompat Parti ini, benda-benda begini akan berlaku. Lompat Parti ini bukan hanya, bagi saya, bukan hanya berkisar tentang keluar dari satu parti ke satu parti. Ia juga berkisar tentang bagaimana seorang itu akhirnya bertindak keluar dari satu gabungan kepada gabungan yang lain. Itu juga perlu dianggap sebagai aktiviti lompat parti. Jadi warisan kena memikirkan untuk memperkuatkan diri semula sebelum memaksa untuk mengadakan pilihan raya yang terdekat ini. Okay, baik, terima kasih Dr. Robzi Ationg. Dr. Robzi adalah penganalisis politik daripada Universiti Malaysia Sabah UMS, yang mana berkongsi pandangan melihat kepada perkembangan semasa gelora politik, khususnya melihat kepada Sabah, yang mana yang terbaru Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Melalap Datuk Peter Anthony, yang mana mengumumkan keluar parti warisan selepas hilang kepercayaan kepada parti warisan. Turut sama mengumumkan keluar parti adalah Adun Limbahau Datuk Juil Nuatim.